turun. Dia tak berubah banyak dah. Yang berubah ialah proses. Macam mana kita nak develop dia. Macam mana lagi proses kita nak pasang dia. Gitulah. Lepas tu, bila dah sampai semua-semua dekat transitional phase ni, tempat kita nak transisi daripada sebelum ni, fluid itu dia masih tak tentu kan. Masih macam longgar, macam cair, macam gitulah. Tak tentu lagi. Tapi bila dua ni dah diputuskan, maka dia akan start turun, dia akan start jadi proses tu akan semakin lama semakin tidak ada banyak perubahan. Akan turun, jadi stagnan. Begitu juga dengan produk. Produk pun tak ubah apa dah. Bila dah start jual kan, X50 apa hari tu game PUBG lah katakan kan. Game tu dia tak akan upgrade seminggu sekali. Even iPhone pun dia punya version pun daripada version 15 nak naik ke version 16, dia tak buat tiap-tiap bulan kan. Betul. Dia akan upgrade secara berkala dari semasa ke semasa. Ya. Itulah maksud dia. Maknanya bila produk tu macam iPhone tu, dia dah lock, dia dah close. Dia punya perubahan tu dia dah start stable. Dia start nak stable lah kat sini. Kat sini. Lepas tu proses dia tu macam mana nak suruh orang guna, macam mana kita nak implement tarikh apa nama semua tu. Kat sini ada perubahan ni, proses ni. Tu yang jadi tak stable lagi. Tapi bila dah sampai penghujungnya, produk tu dah decide kata kita akan lancarkan, maka specific phase lah. Dia tak berubah dah lah. Ini antara proses dengan specific phase ni. Yang saya tanya phase yang kedua tu nama dia cik? Macam mana? Yang fasa kedua apa nama dia? Transitional. Transisi. Fasa perubahan. Nampak? Macam ni saya nak buat bagi dia nampak molek. Goyang. Okey, beres itu. Lepas tu kita pergi next. Ni yang menarik itu tu, yang open close tu. Masing-masing ingat tak ni? Open close ni. Ni salah jawapan Salah. Tukar kan open dan close. Kis ingat tak ni Kis? Open close tu kan? Open dan close ingat tak? Ingat. Okey. Umi ingat Umi? Ingat cik. Open close tu maknanya hak open ni dia boleh lagi berubah lagi dia punya content dia tu. Dia boleh orang panggil apa dah? Dia boleh berubah lagi dia punya innovation dia tu. Walaupun benda tu dah masuk dalam market. Maknanya dia dengar apa customer cakap. Bila customer dah cakap macam ni, okey dia pun lock terus dah. Begitu, itu maksudnya open. Tapi kalau close ni, sebelum dia masuk market, dia dah tutup dah. Dia dah tak nak bincang dah. Apa-apa kau kena guna je yang aku punya kaedah ni. Itulah close kan? Ya. Alright. Cik bagi contoh cik. Dua tu antara open close. Contoh. Baju Sabella. Siapa pakai baju Sabella? Siapa aja beli baju Sabella? Umi beli kemarin aku. Ya Mi. Ya cik. Sungguh. Saya dah pergi kemarin cik. Sungguh. Yang nipu tu cik. Yang nipu tu. Mana dia tahu kata beli baju Sabella? Saya tahu ya. Saya nak tanya sebentar sebelum kita pergi pada tajuk ni. Sabella dengan Sobella tu sama ke? Tak sama cik, tak sama. Sobella tu lipstick je. Sobella tu lipstick. Takut syarikat yang sama buat keluar produk jenama. Ada. Confirm Soben belilah. Sabella tu baju cik. Kalau Sobella tu tahu. dia lip. Tapi katanya Sabella pun buat keluar kosmetik juga. Okey, kita buat contoh baju Sabella deh. Itu kata nak contoh satu. Bila kita nak buat design baru, design Sabella dia buat baju kan, kita buat tudung lah. Tudung tak payah gosok kan. Bila kita keluarkan tudung, ni tudung solat ni, tudung Siti Khadijah ni kan. Biasa kita akan buat, kita test market.
Kita nak test market orang Terengganu katakan. Orang Terengganu dia pakai lagu mana tudung solat? Lagu mana? Tudung dia cik. Tudung solat, kain semayang. Kain semayang. Kain semayang pakai mana? Kain semayang orang Terengganu pakai macam mana? Dia kain sarung asing. Tak tahu lah cik. Sauk kepala saja, sekali dengan kain sarung sekali. Tak kan? Ia sesuai dengan kain. Dia kain asing tudung lain asing kan? Ya Okey. benar. Orang Saudi lah, orang Saudi dia pakai macam Teletubbies tu. Maknanya dia sekaligus dengan tangan. Dia sekaligus dengan tangan, dengan kain, dengan apa dia sekaligus. Dia macam sarung terus gitu. Saya tengok cik. Dia tangan dia tak terbuka kan? Dia macam Teletubbies kan? Dia macam Teletubbies kan? Ya betul. Okey. Kalau hak gitu katakan masa kita buat masuk ke Malaysia tu kan. Bila kita buat masuk ke Malaysia, kita nak jual kat orang Terengganu katakan. Kita nak jual kat orang Kemaman lah. Kita nak orang Kemaman tak rajin tengok lagi benda gitu kan. Kalau kita ni jenis close project, jenis close model for innovation ni, apa orang Kemaman cakap macam mana pun aku tak akan ubah dah. Kita buat masuk, kita jual macam tu je. Tapi kalau jenis open, kita buat masuk ke orang Kemaman komen, Kiss komen, Amirul komen, Amirul pakai semayang ke Amirul. Amirul komen. Katalah Amirul komen gini, bagi kau mok kata apa, Amirul komen lah, maknanya gitulah. Kiss komen, Umi komen. Lepas komen tu kita pun balik, kita buat kajian balik berkenaan dengan kita. Kita pun tak boleh, orang Kemaman tak boleh, dia kena pakai dua lah juga. Satu kain sarung, satu atas. Jadi dia pun potong lah buat benda tu. Maknanya the idea is dia masih lagi boleh ubah dia punya innovation dia tu. Itulah yang dipanggilkan sebagai open. Faham. Ya. Kiss okey Kiss. Gitu faham tak? Kurang. Maknanya Kurang. cik, Okey. dia ikut trend ke ikut mana? Kejap. Saya sebelum saya jawab Kiss. Umi faham tak? Dok juga. Okey, Amirul faham? Sekejap, saya beri contoh kecil, cik khabar betul ke tak Kita dengar Amirul sebut sebab tu saya takut. Macam kalau McDonald buka kat Malaysia tau. Dia okey. menu nasi lemak tau. Kat luar negara tak boleh boh tau. Tak boleh? Maknanya open lah tu bila masuk Malaysia. Belum lagi. Bila dia buat nasi lemak, kan? Dia buat nasi lemak, dia dah buat menu dah. Pedas, manis apa semua kan? Dia hak close ni, okey dah. Buat keluar ke market, hak ni lah aku akan jual. Kalau yang open, dia masuk ke market, dia ada letak lagi kajian. Okey, awak rasa macam mana? Dia start jual dia, tapi dia letak lagi kat tu. Awak rasa boleh tak macam ni? Jual rasa manis macam ni. Contoh orang Gana kata tak boleh ni, dia kena bubuh kacang lebih sikit, kata gitu. Lepas tu orang lain pun komen lagi, dia kata kena bagi masin sikit. Dia pun buat masuk kat dalam dia buat lagi aturan, dia ubah lagi dia punya menu. Tapi start dalam market, bila dah ubah tu, dia buat keluar pula produk yang baru dia ni kepada market, dia buanglah orang komen tadi tu. Maknanya kalau dia dah ubah, dia panggil close. Kalau dia menerima komen orang tu, dia panggil open. Kalau dia menerima komen orang, dia panggil open. Tapi kalau dia memang tak terima, dia memang jual as it is lah, tu memang close. Baik Saya kawah Azim. Kejap lu, orang lain tu Gana. Faham tak Kiss? Contoh Amirul tu. Kiss. Ya cik. Faham tak contoh Amirul tu? Faham tu. Maknanya benda kira you tak boleh publish dekat lain lah. Made di Malaysia je. Produk nasi lemak tu dia tak bagi ke tempat lain lah sebab kajian dia untuk produk innovation Malaysia je. So dia ikut atas tempat jugalah. Basically innovation ni ialah ikut atas tempat, tapi basically innovation ni lain sebenarnya, masuk dengan tu sekadar contoh je kan. Sekadar contoh je. Umi beres Mi? Beres cik, beres. Cuba bagi contoh Mi. Umi nak try bagi contoh. Saya nak try. Tak. Benar kata. Macam cik cover tadi lah. Kalau open. Kalau open.
Tak bagi contoh benda lain lah. Bagi contoh. MACD tak ni Miro buat. Tak bagi contoh benda lain. Kita tengok setara mana. Konsep dia sama macam Cik Kabo tadi Kang. Kalau open tu dia macam dia, bila contoh customer tu makan makanan tu, lepas tu kalau dia macam dia komen ada benda yang dok kena ke, so staff restoran tu macam ubah balik lah masakan tu Kang. Macam terima lah positif benda yang customer tukar bawa. Kalau close tu dia masuk dalam pasaran dengan benda yang sedia ada, bukan sedia ada, macam apa nama ni? Ingredient tu yang gitu je lah masuk. Tu kan Cik? Kiss. Ya, nak kena dah tu, Kissnya nak kiss. Ya Cik. Macam mana kiss punya sampel? Gini ke kalau open tau. Macam dan nak contoh. Kejap. Mikir jap. Gini ke contoh macam contoh kalau MACD sekali bawa, kalau dekat Malaysia tak boleh ada beer, dekat kat luar-luar tu macam boleh tambah alkohol gitu ke? Open close ke gana? Miro, ya ke tak gitu Miro? Bukan. Saya nak kata bukan. Ya ada umi gitu, bukan kan? Dia bukan cerita bukan dengan spesifik menu ni. Ni Kiss. Betul tu. Apa benda yang senang nak cerita Okey, katakan selain daripada makanan cik. Selain daripada makanan. Make up senang, gincu. Gitu. Apa nama ni? Apa nama tu? Sobella. Sobella dia buat keluar gincu warna orange katakan kan. Lekcu warna orange. Kiss. Oh, Kiss. Ya dengar cik bicu kalau orang. Lepas tu. Gini. Jangan tutup mic tu nak communicate ni. Katakan Sobella dia buat keluar gincu warna orange. Lepas tu kalau yang jenis close ni asal sebelum dia memperkenalkan gincu warna orange mesti dia dah ada kajian dia kan. Dia develop warna orange original nak setara mana, bertahan setara mana, diperbuat daripada apa, semua. Lepas tu dia ada prototype dia nak bubuh dalam bekas macam mana, cantik macam mana gitu kan. Itu dipanggil project start, dia buat concept development. Habis daripada dia punya kajian tu, dia pun tutup. Okey, ini produk kita. Dia pun buat sebab gincu ni dia kena buat banyak-banyak sekaligus sebab penghilangan kan. Dia tak boleh buat kan. Dia kena buat by batch. 1,000 ke 2,000 ke. Jadi bila dia buat 1,000 batang gincu katakan. Gincu hak dia buat 1,000 batang tu dia dah close. Okey, dia dah close, lepas tu dia pun jual dekat market. Orang pun pakai apa nama semua, dia kata gincu ni mudah kering mulut lah. Mulut ni jadi macam rosok macam apa semua kan. Orang yang close punya konsep, dia tak ubah dah. Dia memang mati dah benda tu. Biasa hak close ni dia mati dah. Dia tak boleh nak buat perubahan apa dah. Tapi yang open bila dah masuk dalam market tu, orang kat dalam market tu dia ambil muka masa 6 bulan orang duk komen. Orange ni tak berapa menarik lah sebab orange ni orange color tokca, color Sami Buddha. Tak naklah bibir mulut sama dengan baju Sami Buddha, begitu. Orange, dia kata tak boleh lah warna orange ni tak kena buat warna merah juga kadang-kadang gincu. Orang banyaklah komen. Bila komen tu dia pun buat masuk dalam dia punya ni balik. Dia atur, dia ubah mana yang patut dan dia keluarkan lagi produk the next tu dengan improvement. Itu dia panggil open model. Okey tak Mi? Sampai situ. Ni Kiss. So dia macam correct me if I'm wrong cik, jangan marah, tapi dia ikut tak marah atas pun. tepat ke? Dia ikut macam atas tepat ke, macam contoh Malaysia kan. Malaysia nak kalau orang sior gitu kan. Tapi dekat Amerika tak mau gitu, dekat Indonesia ke tak mau gitu. So macam benda tu macam diterima di Malaysia tapi tak diterima ke lain ke kan? That one is another story, Kiss. Sebab sekarang ni we are talking, sorry? Sebab we are talking. Tak apa, relax.
because we are talking about innovation. Yang tadi berkenaan dengan locality, maknanya produk Malaysia tak disukai oleh produk ni, ayam yang pedas boleh dijual di Malaysia, ayam McD yang pedas, tapi tak boleh dijual dekat luar negara sebab orang luar negara tak berapa suka pedas kan. Okay. That one is another story. That one is not about innovation. Innovation kita berkenaan dengan mencipta sesuatu benda yang baru. Wherever you are, it doesn't matter. Okay. Assimilation ataupun asimilasi produk tu dengan penduduk setempat itu another story. Kita cakap sekarang ni berkenaan dengan innovation, penciptaan. Gini, kita tahu tak kalau kita buat baju t-shirt, pernah terlibat tak orang buat baju t-shirt yang buat stand baju t-shirt? Dia chop baju t-shirt tu. Pernah buat? Tak, tapi tahulah. Okey, lepas tu? Okey. Baju t-shirt, kita nak buat tu, kita kena buat dia panggil mold, stamp dia. Dia punya plate dia tu. Sebab plate dia katakan kita tulis SKMK ataupun kita tulis UC30 kat baju t-shirt warna putih kan. Okay. Jadi kita nak kena ada mold warna persegi tu yang ada tulis lubang dia UC30, betul tak? Okey, kalau close model for innovation, kita tulis UC30, kita pun tampal. Tampal tu, that's it, itu je. Dah settle dah. Tak ada apa dah. Baju tu dah jual dah. Dah jual kat market, dah tak boleh ubah apa. Yang open ni, kita buat macam tu, orang tengok macam tak kena, perlu improvement lagi. UC30 ni dekat hujung tu kena buat macam sabdu. Dekat depan ni nak kena lorek-lorek sikit dia punya tulisan. Dia pun ambil mold tu, ubah lagi dekat mold yang sama. Okey, tampal balik, keluarkan produk lagi dekat dalam market. Mana dia it is not about try and error. Produk tu telah dimasukkan ke dalam market, dalam pasaran. Itulah yang dinamakan sebagai telah dimasukkan dalam pasaran dan diubah balik atas innovation dia tu. Maknanya dia diberi ruang untuk berubah. Itu dipanggilkan sebagai open. Close, masuk dalam market, tak boleh ubah dah. Okey, faham. Boleh. Umi boleh, Mi? Boleh, Cik. Alright. Boleh kita pergi ke next Saya pusing lagi. Boleh. Sorry, Cik. Payah faham, Cik. Sorry. Beres, no problem. Penting tu gitu. Bagus. Okay, incremental innovation. Ingat tak incremental innovation? Hari tu kita bincang panjang ni, incremental innovation ni. Ingat tak? Ingat yang pasal berperingkat dia punya game macam PUBG kan itu? Ya betul. Maknanya platform game yang sama, dia upgrade daripada version 1 kepada version 2, version 2 kepada version 3, version 3 kepada version 4. Sebelum ni tak pernah ada pun senjata macam tu. Bila masuk version 4, ada senjata laser. Contoh gitulah macam itu. Beres tak nampak ni? Beres. Cik. Okey, ni Mirul? Okay. Okey, radical innovation. Ingat tak radical innovation? Oh ni kita beri contoh dia itu dah ingat. Telefon. Yang ni ke yang iPhone ya mampu belakang Nokia semua Sony semua. Betul. Yang bila mari je iPhone habis belum masa tu BlackBerry okey lagi. BBM kan, BBM ni masuk je WhatsApp habis, BBM tak boleh jalan. Ni okey, ni architectural innovation dengan modular innovation. Yang ni yang kita kita bercakap tu lah. Architectural innovation tu change in product structure, modular innovation change in component technology. Okey, ni innovation process innovation. Lepas tu ni yang 3 level tu, national, enterprise dengan individual. Yang ni not much ni. Okey, untuk ni search, select and implement innovation management. Yang ni tak not so interesting lah. It is good but for information je lah. Okey, value innovation. Ingat tak value innovation tu apa? Maknanya Cik. Maknanya. Kau kita tak bincang lagi yang ni?
Duk lagi ke? Ya ke? Saya rasa macam dah habis dah bab ni. Tak habis lagi Tak lagi so cik. Oh, tak lagi Tak lagi saya kena terang bab ni Oh, tak boleh chapter baru. Sekejap saya kena hantar. Sebab ni yang ni. Chapter ni. Saya dah ingat kita go through dah. Tak lagi Sekejap Chapter 1 tak habis lagi kita ni. Saya nak masuk diffusional dah ni hari ni. Sekejap ni. Okey dah. Sani kita recap balik tu dapat ni dapat gambaran Oh, pakat senyap lah aku pula. Tak syok cakap Ya, cik kan. Kan dia tak Ya, Kaya kejap ni. Kaya kejap Tak apa sebab kita pun hari ni dia agak heavy juga hari pembincangan ni. Relax dulu. Nak main game main dulu. Dia ada cohort. Siapa cakap kat saya dia ada game cohort. Tahu tak? Kohok tekok ni je. Bukan. Umur. Poso-poso waktu tu tak lalu nak buka poso tadi. Dia ada website cohort tapi tak payah main game kita relax je lah dulu. Saya Jajah mati cari dulu. relax dulu. Take 5 sebelum kita start yang baru. Cik syaitan dah cik yang panggil je. Boleh. Jangan panggil, siap bagi amaran, jangan panggil. Jangan gitan dah. Nampak ke slide yang saya bubuh sekarang ni? Nampak cik, nampak je. Okay. Nampak email cik? Dok. Innovation management ni ke? Ya. Dia nampak email ke? Kau nampak? Dok, tak ada je email ke jap. Orang ni tak nampak kan? Orang tak nampak kan? Just nampak ni slide je terus kan? Ya. Dia tak macam ni dia tak macam Google apa namanya? Gemik. Google Meet Google Meet dia nampak orang juga kalau kita ada buat shape ni kan? Dalam ni dok cik, dia macam nampak skrin tu je lah. Dia nampak Slide. share screen tu lah. Maksud cik, orang tu gambar cik ke? Dia lah gambar saya ke gambar siapa-siapa dia on lah. Dia tak dekat bawah. Oh ada. Ada kat bawah. Kejap ni saat ni lah ni kita rujuk saat ni. Saya masuk dah ni. Engineering ni masuk dah. Ni Objective Innovation Management. Sini lah saya tak lagi sampai sini. Alright, boleh kita continue? Tu orang kita dah masuk lagi cik. Oh, dua-dua kita dah. Okey lah.
Dok cik, saya ada cik. Ada. Dok kita dah. Dok minta tak Oh Miro. Tinggal je lah Miro. Nanti dia follow je lah. Kita Tinggal, kita jalan. Cik. Yeah. tinggal. Okey, Tinggal. Tinggal. Apa yang awak dosa itu bos-bos ni? Bawa telefon masuk toilet ke? Tak ada sing ni. Alright. Ni objective of innovation management. Need ataupun objective of innovation management. Apa benda kat sebenarnya innovation management ni? Ni kita start daripada innovation management ni lah. Apa benda sebenarnya innovation management ni? Berat ke tajuk ni? Itulah. Innovation process, kita start dengan innovation process. Proses innovation ni, proses inovasi ni, dia start dengan pertama kita identify kat dalam environment ni, apa yang diperlukan oleh orang. Hari ni kita bincang dah pasal itu ni. Apa yang diperlukan oleh orang. Macam contoh gini lah. Kita tengok orang Terengganu suka, kita nak jual satu produk kita, tapi produk kita bukan untuk orang Kemaman. Produk kita ni dari tempat lain. Tapi kita nak masuk market Kemaman. Bila kita nak masuk market Kemaman, for sure pertama sekali kita kena tengok apa orang Kemaman nak kan. Kita kena recognize, kenal pasti dan scanning the environment. Maknanya environment kita tak boleh shock sendiri. Dia tak boleh nak push produk kita ke orang. Kita kena tengok dulu apakah environment, suasana environment kat luar macam mana. Lepas tu kita aligning the overall business strategy dan propose innovation. Kita dah ada innovation kita kena samakan dia dengan strategi perniagaan kita. Lepas tu kita acquiring technology from outside. Ni bincang dah hari tu ni. Kita dapatkan teknologi daripada outside, daripada luar. Lepas tu kita pun ataupun kita generate teknologi in-house. Kita buat sendiri kat dalam. Lepas tu kita explore and selecting the most suitable response to the environment. Maknanya kita cari dalam produk innovation kita ni kan, yang mana satu yang sesuai dengan pasaran, yang mana satu yang sesuai dengan environment kat sini. Kita ada banyak, tapi macam mana kita nak sesuaikan dengan environment semasa. Kereta-kereta Mak Saleh kan, kereta-kereta Eropah, kereta Ford, kereta apa nama semua ni, dia dalam kereta tu dia ada aircon kan. Aircon dia tu dia ada sejuk dan panas kalau kereta Eropah. Tahu sebab apa? Sebab negara dia suhu sejuk guna untuk panaskan tu badan. Untuk panaskan orang dalam kereta. Jadi produk tersebut bila dia buat masukkan ke Malaysia, benda tu tak perlu pun hak panas tu sebab kita memang panas je, kita memang perlukan sejuk sahaja kan. Jadi dia kena kaji balik bila nak masuk dalam Malaysia. Perlu tak benda tu? Kalau tak perlu buang ni je, tak perlu je ada benda tu. Jadi benda tu lebih jimat lagi, tak perlu ada benda pembakar kan, tak perlu. Okey, situ. Jelas. Lepas tu kita nak execute and implement innovation. Mana innovation nak kita buat tu, kita nak execute. Lepas tu learning lesson for improvement, developing the organisation. Okey, innovation ni berlaku pada 3 level. Iaitu pada national level, yang ni government policy dan report. Mana national level, di peringkat nasional, kerajaan, dia ada usaha untuk adanya innovation. Tu sebab kerajaan dia ada department nama Magic. Tahu, pernah dengar di Magic? Satu department dekat Cyberjaya. Nama Magic. Kalau kata ada masa pergi ke Cyberjaya, pergi ke Office Magic ni. Pergi ke Office Magic ni. Kalau sampai ke Office Magic, situ awak akan dapat tengok benda macam pelik-pelik. Kereta apa yang ngangkut barang macam Grab kan, Grab food tu. Dia pakai ni, pakai apa dia panggil ni? Yang terbang tu apa dia panggil? Apa dia panggil yang terbang tu? Yang terbang banyak bilah kipas tu, apa dia panggil? Benda cik ni mata. Harry Potter. Drone. Tak bunyi lah. Drone ke cik? Drone. Drone tu kecil kan. Drone tu kecil untuk ambil gambar je kan. Tapi kalau pergi dekat Magic tu awak akan jumpa drone hok besar, hok boleh angkat makanan, boleh angkat barang berat. Dia boleh angkat barang berat
kat situ dia panggil di peringkat national level. Government menyediakan polisi dan juga sokongan untuk rakyat-rakyat dia ataupun company-company dalam negara kita ni melakukan innovation. Maknanya dekat Magic tu pelbagai idea mari. Saya pernah attend lah dia punya perbincangan dia, produk yang ditawarkan, produk innovation. Nak tahu tak produk apa? Produk benda cik? Dah benda je. Tuala wanita halal. Kenapa? Tuala wanita halal. halal. Cik bukan pegang. Sebabnya yang buat tu adalah China, Chinese non-Muslim. Dia nak masuk market Malaysia, dia nak masuk market Islam. Jadi dia kata dia buat tuala yang halal. Saya kata kita orang semua giling kepala. Sebab macam tu cik, selipar Nilofa kena kecang. Selipar apa dia kata Nilofa ni selipar halal bukan kan? Muslim friendly. Tak, Muslim friendly cik. Muslim friendly. Tapi Muslim friendly tu maknanya bagi saya ingat dia mudah nak ambil wudu. Tu dia panggil Muslim friendly. Hati nak gane kafir tak boleh pakai lipat tu lah. Dia standard lah. Orang negro ni dia mestilah dia bagi idea yang canggih yang gitu asal produk dia laku. Tapi lagi kecang lagi lah naik produk dia tau. Free marketing. Kan dia kata sebelum dia buka T-Live tu sebelum dia buka T-Live kan bukan? T-Live lah kan? T-Live kan? Chat time sebelum cik. dia buka chat time dia. Chat time. Sebelum dia buka chat time apa nama 3 tu berjuta-juta dah orang duk share maklumat dia. That marketing. Bagi saya power marketing dia bagi saya. Mungkin orang tak setuju. Ya memang power je. Free marketing. Saya setuju dengan Nilofa. Setuju angin rasa. Gimolek lah cik. Yang kaya Macam mana? Yang kayanya dia. Yang kayanya dia. Yang banyak ambil duitnya kita. Kaya pun. Memang. Tapi okey. Di peringkat national level, dia memang menggalakkan tugas government, innovation ni, dia ada 3 peringkat. Satu di peringkat kerajaan. Yang kedua di peringkat syarikat-syarikat. Yang ketiga di peringkat individual. Di peringkat kerajaan memberi galakan. Kerajaan dia beri galakan macam mana? Dia buat Magic tadi. Dia buat tempat untuk orang berfikir. Dia buat tempat untuk orang berbincang. Macam mana nak jadikan produk-produk baru. Dia buat polisi yang menyokong. Di peringkat enterprise, di peringkat syarikat, dia jadi macam Nilofa lah. Dia cuba cari bahan apa benda yang nak dihasilkan. Dia cuba dapat manfaatkan apakah yang government bagi ni. Di peringkat individual level, kita pun masih juga boleh buat innovation kalau kita ada idea. Okay. Next. Ni timeline dia lah, timeline. Search dan select serta implement. Maknanya innovation ni dia start dengan searching. Kita pilih apa benda yang kita nak buat. Lepas tu kita start dengan searching, dengan mencari apa benda yang kita nak buat. Selepas daripada searching, kita kena buat selection, kita kena pilih apa benda yang ada. Lepas tu baru kita implement, baru kita orang panggil buat prototype, buat development, lepas tu masukkan kat dalam market, be it open ataupun close. Macam gitu dia punya kaedah dia. Okay, innovation management. Okay, innovation setakat tu okey ke? Kes Umi dengan Amirul? Okay. Okay. Innovation management adalah pengurusan bagaimana kita nak menghasilkan innovation. Pengurusan. Maknanya dia nak cerita kat sini bagaimanakah kaedah yang baik untuk menghasilkan innovation. Innovation management is all about satu, learning to find the most appropriate solution. Pertama sekali, innovation management ni adalah kaedah bagaimana kita nak cari appropriate solution. Pilihan yang terbaik. Katakan Nilofa saat ni kan. Kita ambil selipar apa ni? Muslim friendly kan. Katakan Nilofa dia develop selipar. Saya rasa dia beli hak orang selipar tu kan. Dia cok gambar hak dia lah kan. Tak apa. Kita ambil Nilofa. Kita duduk dalam kedudukan sebagai Nilofa. Kita ni semua ni adalah Nilofa. Boleh?
Boleh cik, boleh. Okey. Katakan kita semua ni adalah Niloufar, kita nak keluarkan apa produk yang kita rasa kita nak keluarkan sekarang ni? Rasa-rasa lah. Selipar dah keluar dah, apa benda lagi? Tasbih cik. Tasbih Puasa biji ke? Tasbih biji ke tasbih elektronik tu? digital. Digital tu maknanya hak tekan-tekan lah kan? Okey, kita nak keluar tasbih digital sekarang ni. Okey, kita pun berinovasi. Berinovasi ni maknanya kita nak jadikan benda tu dah ada kat dalam market kan. Kita nak buat incremental apa dia panggil tu? Innovation kan. Kita nak tambah baik atas tasbih yang sedia ada. Kita nak buat macam mana? Nak buat tasbih digital yang macam mana sekarang ni? Idea, cuba bagi. Dia boleh tanjang untuk bangun subuh. Saya nak cadang gini boleh? Saya nak buat yang Swarovski. Dia pakai kat cicing, pakai kat jari manis ni. Tapi dia dililit oleh Swarovski. Tahu tu Boleh Swarovski, ke, Cik? tahu kan? Tahu Swarovski kan? Tahu. Miro lah, takut tak tahu. Swarovski, tahu Miro? Swarovski tu apa? Tahu batu macam belian tu. Swarovski ni mahal, dia batu cantik lah, permata yang cantik. Macam berlian tapi taklah sampai macam berlian. Okey, kita nak buat apa nama ni yang jenis dililit oleh permata. Okey. Kita pun bila kita nak buat ni, pertama sekali kita kena tengok apakah solution yang appropriate. Kita nak taruh batu Swarovski ke? Kita nak taruh zamrud ke? Kita nak taruh berlian ke? Kita taruh mata apa katakan yang kita nak buat ni. Jadi kita kena kaji. Letak batu. Batu apa? Tak, ya Swarovski okey cik. Swarovski boleh, nak taruh batu zamrud boleh, delima boleh, akik boleh. Nak taruh mana kita rasa? Letak batu cave cik. Letak batu cave? Batu ke apa? Batu cik, betul tak? Batu cave? Tak hot. Dia Swarovski kan dia ada banyak jenis cik. Oh, ada Swarovski nama batu cave? Berapa K? K cik. Oh, okey. Saya ingat batu cave orang India tu, saya terkejut tu. Amba. Kata apa bagi contoh keluar tajuk ni. Okey, Swarovski lah kita kata. Kita ambil nak letak Swarovski. Itu adalah kita belajar bagaimana kaedah kita nak pilih yang appropriate. Probably kita nak letak batu apa nama tu delima tak sesuai sebab batu delima tu besar kan. Berat. Kita nak tasbih ni payah. Kita nak letak batu apa? Batu akik. Batu akik pun tak sesuai, dia batu cicing boleh lah. Jadi Swarovski yang paling sesuai kita kata. So kita pilih Swarovski. Lepas tu, to the problem of consistently managing a frustrated process. Doing so in the ways best suited to the particular circumstances in which the organisation find itself. Maknanya kita cari jalan bagaimanakah saat ni selection apa nama semua kita cari. Lepas tu, it is the search of effective routines. Maknanya bila kita buat tadi, kita tengok bagaimanakah cara yang paling baik untuk memastikan Swarovski tadi melekat betul-betul dekat apa nama tu kita punya tasbih digital ni. Sebab kadang-kadang kan pengalaman lepas-lepas tu kalau berlian Swiss kan, kalau letak kat cicing ke kat apa benda, sekejap-sekejap cabut, sekejap-sekejap cabut, betul tak? Kau saya cakap seorang pula ni. Dah cik, betul dah cik. Kejap-kejap dia cabut. Betul. Sebab dia tak kuat mana pun kalau main dengan beliau. Tapi kalau Swarovski ni kita mencari jalan bagaimanakah rutin, mana rutin ni bagaimana proses yang kita nak buat tu, pemasangan tu menunjukkan bahawa benda tu ada kualiti daripada innovation kita ni. Dia juga berkenaan dengan managing the learning process to deal with the challenge of the innovation process. Bila kita pasang tu kan, kadang benda tu kan halus. Probably bila kita lekatkan dia rosak, batu permata tu jadi rosak sebab dikenakan dengan benda panah ke gam ke yang ni. Dia jadi batu tu jadi rosak. Jadi innovation management ni juga adalah learning process. Maknanya kita nak mengurus benda tu, kita ambil benda tu bukan sebagai failure, bukan sebagai kegagalan.
kita cuba pertama tu tak jadi, kita cuba improve dia macam mana untuk menjadi lebih baik. Itu dinamakan sebagai innovation management lah. Okey tak sampai situ? Alright? Okey, Cik. Okey, Cik. Kis, Umi okey. Amirul? Amirul? Okey, beres? Okey, ni point agak berat sikit, just nak share. Management of innovation ni, kita nak mengurus innovation ni comprises of 3 things, 3 perkara yang penting. Pertama, it's about linking of engineering. Maknanya kita nak hubung kait engineering punya matters. Engineering tadi macam kita cerita tadi, kita tahu batu Swarovski cantik. Tapi bila mana kita lekatkan dia dekat gelung yang nak letakkan nak sarungkan tasbih tadi tu, kita terpaksa guna bahan pelekat, sama ada gam ke apa nama semua. Bila kita buat macam tu, rosak Swarovski. Jadi dia menghubungkan engineering. Okey, oleh kerana tak boleh nak guna tak boleh nak guna yang panas tu. Jadi dia kena buat macam mana nak memastikan bahawa benda tu boleh lekat tapi bertahan. Macam tu. It is about linking of engineering. Kita hubung kait segala macam engineering yang ada untuk memastikan innovation kita ini dapat dilaksanakan. Yang kedua ialah about science. Science lah, it is about science. Because of what? Because of, for example, yang kita buat saat ni, the science is, bila panas, gam akan jadi cair. Apabila gam cair, batu Swarovski tak boleh lekat. Dan juga bila panas, batu Swarovski akan jadi tainted, akan jadi rosak. Disebabkan oleh pemanasan yang dibuat untuk bagi lekat. Jadi apakah sains yang akan digunakan bagi memastikan batu Swarovski tadi dapat lekat betul-betul dekat tasbih yang kita kata saat ni. Jadi katakanlah dia mari idea, dia kata kita kena pakai gam. Organik gam yang menyebabkan benda tu boleh lekat tanpa menggunakan pemanas. Yang seterusnya ialah melibatkan manajemen disiplin. Melibatkan bagaimana kita nak mengurus kaedah-kaedah tadi, memastikan pemasangan yang dibuat berlangsung dengan baik. Itu dinamakan manajemen disiplin lah. Okey. Maknanya kita akan ada 3 keywords kalau kita bercakap berkenaan management innovation, iaitu pertama kita linking of engineering. Yang kedua, it is about science. Yang ketiga, management disiplin. Okey. Alright, sampai situ? Alright tak? Okey. Umi? Ya, Cik. Faham. Okey. Amirul okey? Okey. Alright, next. Need ataupun objective of innovation management. Kenapa kita memerlukan pengurusan innovation? Sekarang kita bercakap berkenaan dengan innovation management tau. Bukan kita bercakap berkenaan innovation sahaja. Innovation adalah kita mengadakan sesuatu yang baru yang memberi manfaat kepada seseorang. Itu adalah innovation. Tetapi sekarang kita bercakap berkenaan dengan innovation management. Kita bercakap berkenaan dengan bagaimana pengurusan innovation. Need ataupun objektif. Pertama, to reap in the economic benefits of new technological invention by commercializing them on time. Pertama, untuk mendapatkan manfaat apabila kita memperkenalkan teknologi yang baru kepada kepada pasaran on time. On time. Dia punya keyword sini adalah on time. Maknanya kita balik kepada cerita tasbih Swarovski kita tu, kita pasarkan produk tu on time. On time tu maksudnya kena dengan masa yang pelanggan nak. Agak-agaknya dalam bulan Muharram sehingga Zulhijjah ni, kalau tasbih Swarovski ni, bulan berapa laku kita nak jual? Start bulan berapa kita laku nak jual? Agak-agaknya. Kis. Oh, Kis.
Kis. Kis tak ada cik. Oh, Kis ada dah. Keluar. Maksud cik bulan ke ataupun macam ke masuk macam ke bulan 1, 2, 3 gitu ke? Saya sebut ni bulan Muharram, Safar, bulan Islam lah. Daripada Muharram sehinggalah Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamdi Awal, Jamdi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan Islam kan ada 12 kan? Kan kita nak jual tasbih ni kita tak boleh pakai bulan Januari, Februari. Sebab kita nak tengok trend orang Islam tu setara mana. Jadi kita pakailah bulan Hijri, bulan Islam. Okey, dalam bulan Islam ni agak-agaknya bulan berapa yang sesuai untuk kita jual apa nama buah tasbih ni? Tasbih elektronik ni. Bulan berapa? Bulan berapa? Mirul, bulan berapa Mirul? Mirul. Kan Cik? Bulan berapa agak-agaknya kalau nak jual tasbih ni kepada pasaran? Bulan berapa? Kita kena Tasbih. jual on time ni. Tasbih. Bulan berapa orang banyak zikir? Bulan berapa orang banyak zikir? Ramadan lah Cik. Ramadan. Bulan Ramadan kita kena masuk. Sebelum bulan Ramadan kita kena masuk. Produk-produk Islamik ni kalau nak target sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita kena pasarkan dah. Ramadan, lepas tu Syawal. Syawal ni orang siap nak pergi haji dah. Jadi dia 4 bulan kita boleh jual produk Islamik ni. Ramadan, Syawal, Rabiul Awal. Ramadan, Syawal, Jamadil Awal. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah bulan apa? Mi? Zulhijjah orang buat apa biasa dalam bulan Zulhijjah ni? Umi. Ya cik. Zulhijjah orang buat apa Mi? Mi. Bulan Islam ni Mi. Zulhijjah kan gaya haji. Betul cik, betul lah. Gaya haji berapa Zulhijjah Mi? Saya. Awak gaya haji awak tak ingat. Gaya puasa bulan berapa bulan? 14. Bagi bulan Islam enggak? Bulan Islam berat Cik. Tak pandai ke. 1 Syawal lah be. Oh, 1 Syawal betul lah. 1 Syawal kan hari raya. Okey, tak apa. Tak boleh nak jual produk Islamik ni, tak boleh jual produk Islamik ni. Produk dia itu yang maksud. Itu maksud dia on time. Maksud on time ni ialah kena pada keperluan pasaran. Maksudnya gitu. Kalau kita balik kepada saat ni kan kita nak buat produk Islamik, kita nak kena fikir semua tu. Kita nak kena keluarkan produk kita ke komersial on time. On time ni maksudnya apabila orang nak beli. Kalau kita buat keluar bulan Syawal, kita buat keluar bulan Muharram, bulan Safar. Bulan tu boleh jual tapi orang tak rajin lah mana benarnya nak zikir apa nama semua. Kita jual satu-satu produk berdasarkan keperluan. Kalau kita tengok pasar raya kan, baju raya, dia jual bila baju raya? Sebelum puasa lagi dia start masuk dah. Akhir-akhir bulan sebelum puasa tu dia start masuk dah. Betul tak? Betul cik. Bila dia masuk dah tu, sepanjang bulan puasa tu adalah peluang untuk dia menjual. Habis bulan puasa, dia tak ada dah. Laku tak laku, dia tak letak kat situ dah produk dia. Dia simpan dah. Macam tu. Yang kedua, keperluan. Itu kis gimana ni? Tak tahu, dah dapat dikesang. Ya. Tanya dalam ni. Kejap saya tanya kis gimana ni. Hilang ni anak murid ni.
Dah ada 3 orang je, nak hilang pula. Lain dia kot cik. Lain. Tak apalah, nanti dia masuk lah tu. Okay, to get into and out of the technologies faster and more efficiently. Bila kita ada innovation management, pengurusan innovation ni, dia memastikan bahawa kita masuk dalam satu-satu teknologi tu cepat. Dan kita masuk dan keluar dalam satu-satu teknologi tu cepat dan efisien. Kita masuk tu dengan cepat dan efisien. Macam contoh saat ni, kita nak Swarovski. Kita masuk bulan, katakan Ramadan, orang dah start berzikir kan. Bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban dia panggil. Sya'ban, Rejab. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Okey, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Kalaulah kita masuk teknologi nak baru kita nak ukur macam mana nak masukkan apa nama tu Swarovski apa nama semua, pada bulan Rejab tak boleh nak launch lagi. Baik kita cancel lah kita punya tu sebab kita lambat masuk. Kita kena masuk. Dia keyword dia dalam bab ni ialah more on time. Kita kena masuk cepat. Kita tak boleh berlengah-lengah. Accomplish technology transfer. Ada kemampuan. Apabila kita buat kan, kita buat prototype kan, kita buat satu. Kalau kita buat macam contoh kita nak jahit baju kan. Tahu baju RTW, tahu tak? Pernah dengar tak? Baju RTW. Dok. RTW singkatan untuk ready to wear. Ready to wear. Baju yang dah siap jahit. Dia ada 2 kategori. Satu custom made. Custom made ni maknanya kita pergi dekat tailor, kita suruh dia jahit berdasarkan apa yang dia ukur tubuh kita. Baju ready to wear ni kita pergi dekat pasar raya, kita beli, kita ambil je kat situ, kita kira size kita L ke, M ke, S ke, macam tu. Okey. Bila kita jahit baju, bila kita nak jahit baju ready to wear, baju yang yang telah tersedia untuk dipakai ni, kita akan jahit banyak, betul tak? Betul tak baju tu kita akan jahit banyak kalau kita nak buat baju ready to wear? Ya, betul cik. Okey. Bila kita buat baju tu banyak, sebelum kita buat baju tu secara banyak, kita akan finalize dulu dia punya prototype tadi kan. Dia punya design awal tu. Bila kita finalize, dekat situlah kita akan buat teknologi transfer. Kaedah yang kita buat satu ni macam ni, bila kita buat banyak pun dia akan jadi sama. Jadi macam photostat, macam fotokopi. A, B, C, D jadi sama, jadi serupa. Itu yang kita panggil teknologi transfer. Maknanya daripada seorang yang boleh buat, dia boleh hajar kepada 2, 3, 4 orang yang lain untuk buat serupa macam dia. Okey kat situ? Jelas ke tak? Pasal teknologi transfer. Cik, sorry tak di phone mampu cik. Allah, mampu tak ada phone dia. Okey, beres Bi. Kita baru duk bincang tajuk ni, tapi tak apalah, kisah terlepas berkenaan dengan bulan-bulan Islam saat ni. Tanya Umi lah nanti berkenaan dengan benda tu. Kita duk berkenaan dengan teknologi transfer. So, jelas tak maksud saya berkenaan teknologi transfer saat ni Umi? Ya cik. Jelas ke tak Umi? Jelas. Amirul beres? Amirul? Allah, Amirul tak ada pula dah. Tidur tu cik. Amirul? Amirul? Okey, Kis. Ya cik. Tu Amirul boleh jawab tu. Amirul? Oh, telefon line Amirul tak okey ke? Kis. Saya cakap dengan Kis lah, suara sekat-sekat lah Amirul. Kis. Ya cik, cakap saya cik. Kita bercakap berkenaan dengan teknologi transfer. Dapat ikut dah saat ni berkenaan dengan teknologi transfer saat ni? Tok, baru masuk mungkin apa ni. Alright. Teknologi transfer ni maksud dia gini. Bila kita design satu-satu pakaian untuk kita buat secara banyak, pakaian ni ada 2 jenis. Satu kita panggil RTW, iaitu ready to wear.
pakaian yang ada saiz dekat mall ke dekat mana ke yang kita pergi beli. Saiz S, saiz L, saiz M. Dia buat banyak-banyak kan tu kan. Itu dia panggil ready to wear. Yang jenis kedua iaitu custom made. Kita pergi kat tailor, kita buat baju kurung khas untuk kita. Maknanya dia ukur kat badan kita. Itu kita panggil yang tu kita panggil custom made. Betul tak? Betul. Custom made tak buat banyak kan? Buat satu untuk kita je kan? Custom made. Tapi kalau ready to wear, kita akan buat banyak. Size S kita buat 10 helai. Size L kita buat 10 helai. Size M kita buat 10 helai. Maknanya ready to wear ni akan buat banyak berdasarkan size masing-masing. Tapi daripada helai yang pertama ke helai yang kedua ke helai yang ketiga dan seterusnya, rupa dia serupa je. Betul tak? Kalau ready to wear. Betul, sebab dia buat dalam batch kan. Dia macam baju dia buat dalam batch. Okey. Teknologi transfer ni maksud dia, masa sebelum dia buat dalam batch, dia kena finalize dulu. Dia punya konsep dia tu kan. Dia nak buat jenis mana, design dia macam mana, dia kena mati dulu, betul tak? Okey. Bila dia kena mati, dia akan catat dah. Okey, jahitan macam ni, ukuran dia macam gini. Pola benda ni, pola poket ni macam ni. Macam ni. Jadi bila dia buat banyak, dia just macam photostat je, dia buat benda sama. Tapi yang lebih besar, betul tak? Jadi proses daripada buat prototype tadi kepada proses sebenar ni untuk buat banyak ni, dia panggil teknologi transfer. Kemampuan untuk memindahkan teknologi kepada kita buat mass production. Okey. Alright. Okay, reduce new product development time. Dia dapat menjimatkan masa product development lah. Manage large, complex and interdisciplinary project and system. Okay. Alright, ni organizational process for innovation management. Organizational process untuk innovation management. Dia start dengan market learning, effectively building business model, creating a cost, not a business. Jadi semua benda ni, proses dia ni step by step ni boleh tengok lah sendiri. Boleh Okay, Cik. Okey, kita nak pergi kepada value innovation. Boleh kita masuk bab ni atau heavy? Berasa untuk hari ni. Sekat-sekat Cik faham dah? Boleh kita masuk bab value innovation sekarang? Atau berasa macam heavy? Ikut Cik. Saya okey. Mata-mata heavy Cik. Umi? Boleh dah ke Cik? Try dulu. Okey. Kita try Okey, kita pergi Amirul bertahan mata tu. Value innovation. Makna saat ni saat ni innovation management. Sekarang kita pergi ke tempat yang tajuk lain. Saat ni pengurusan innovation. Sekarang ialah value innovation. Kita nak create sesuatu benda biar ada nilai. Itu yang dipanggil value innovation. Kita tambah baik satu-satu, kita upgrade daripada version 12.5 kepada version 13. Maknanya apa dia panggil ni? Kalau Apple ni dia panggil apa? iOS. iOS 12. Sekarang saya pakai 12.5 katakan. Saya pun nak pakai iOS 13. Tiba-tiba kita pakai hak 13, segala application hak kita dah download tak boleh guna. Dia tak boleh support. Jadi benda tu ada consider sebagai value innovation ataupun tidak. Macam sebelum ni saya pakai Evernote, tahu tak Evernote? Nota yang kita nak ambil nota kat dalam application tu lah. Kat Android kan Cik tau. Dekat ni pun ada. Dekat Apple pun ada. Dia panggil Evernote katakan. Bila kita upgrade pergi ke sistem yang lain, beberapa software kita tak boleh nak guna. Jadi benda tu sebenarnya it is not value innovation lah. Just kita terlampau apa nama ni? Shock sendiri. Kita ingat bertambah baik tapi tak tambah baik. Value innovation ni it is different from building layers of competitive advantages
and does not mean segmenting market and accommodating customer needs. Dia kata value innovation ni berlainan dengan kita membina layer of competitive advantage, beberapa layer competitive advantage. Dan does not mean segmenting market and accommodating customer needs. Dia bukan bermaksud kita nak berlawan dengan competitive advantage. Apa yang kita faham dengan competitive advantage? Bersaing dengan produk lain ya. Keistimewaan dekat produk yang kita ada. Itu kita panggil competitive advantage. Competitive advantage iPhone 12. Apa dia? Body dia comel je. Body dia tahan. Lepas tu dia pakai Dolby kan. Dia ada Dolby kan. Dia punya sound system. Okay. Sound system dia Dolby. Sound system dia pakai Dolby tu adalah competitive advantage bagi dia. Untuk dia adalah competitive advantage. Value innovation ni dia berlainan daripada keunikan satu-satu barang tu. Value innovation ni lebih kepada manfaat produk tu sendiri. Innovation yang kita buat itu memberi manfaat, memberi nilai tambah. Dia kata its main focus is on offering those product and services which create a superior buyer value in existing markets and enable a quantum leap for the firm to create new markets. Maksudnya bila dia buat satu-satu innovation, fokus utama dia adalah untuk mencapai superior buyer value. Orang yang membeli tu akan rasa macam berbaloi untuk dia beli. Itu dalam existing market. Pada masa yang sama, dia boleh melonjakkan quantum leap for the firm kepada syarikat ni untuk create new market. Macam tu. Faham tak? Faham ke tak, Amirul? Faham. Anis lah dah. Siapa? Anis. Kis, Silap. Anis Maiwani tu. Tukar nama. Minta maaf lah weh. Kis. Apa nama ni? Faham tak? Faham cik. Umi? Cik, faham je. Faham je. Okey. Maknanya tujuan utama value innovation ni, kalau kita kata competitive advantage, dia bercakap berkenaan dengan keunikan produk. Bila kita bercakap berkenaan value innovation, dia memberi nilai tambah kepada si pembeli. Harga dia tak naik. Tapi orang yang membeli tu rasa macam, oh value lah sekali membeli. Saya share kan, ada orang jual e-book. Siapa pernah beli e-book? E-book. Siapa pernah beli e-book? Kerajaan Terengganu bagi je tu cik saya. Bodoh. Johnson. E-book ni, e-book komersial lah yang biasa orang jual. Bila dia beli e-book, mula-mula dia dapat e-book lah. As the times goes on, pemilik yang buat e-book tu dia buat video dia mengajar daripada buku tu. Bila dia buat video dia mengajar daripada buku tu, mula-mula dia tak bagi bersama dengan produk dia. Tapi kemudian dia naikkan harga ataupun dia tak naikkan harga, dia menawarkan video tadi kepada pembeli. Tapi kena bayar lah. Bayar lebih. Itu menjadikan satu innovation yang memberi nilai tambah, buyer value kepada pembeli dalam market sedia ada dan membolehkan produk tersebut dibawa kepada market baru. Itu dua ciri value innovation. Value innovation also differs from technology innovation. New technology developed does not become a value innovation unless it is cheap enough for mass buyers. Maksudnya kalau teknologi innovation not necessary menjadi value innovation. Sebab apa? Sebab bila kita tambah teknologi innovation, kita akan tambah harga. Benda tu jadi semakin mahal. iPhone 11 dengan iPhone 12. iPhone 12 lagi mahal daripada iPhone 11, betul tak? Betul tak?
Betul cik, betul. Betul cik. Apa kelebihan telefon 12 berbanding iPhone 11? Features dia, apa kelebihan dia? Acu share dengan saya, apa kelebihan dia? Dia upgrade sistem. Be spesifik, dia upgrade sistem apa? Apa Sistem yang ada dalam speaker. Dolby itulah. Lepas tu skrin dia Ah, pakai skrin dia AMOLED rasanya. AMOLED lebih jelas. Lagi apa lagi features dia? Yang tak ada dekat iPhone 11, yang tak ada dekat iPhone 10. Dia boleh masuk dalam air. Boleh. Dia boleh masuk dalam air tanpa pasang Boleh ke, apa-apa kan? Boleh ke masuk lain? Boleh. Setahu saya boleh, setahu saya. Tak dengan 10. Boleh 10 cik, tu boleh. dia ngecik air boleh dah 10. 12 ni dia boleh berenang dah. Boleh berenang dengan laut Terengganu pun boleh masuk. Air Cuma kalau masing, karat air masing. Cuma kalau kakak saya ada anak saudara saya. Cerita sikitlah. Kita relax kan. Anak saudara saya dia lahir dekat Saudi, dekat Mekah. Besar dah lah, tua dah. Tua pada awak lagi. Dekat 30 dah umur dia. Dia mari ke Terengganu ni, dia masa tu PKP, dia pergi ke pantai lah, mandi kan. Dia ada baru beli Samsung baru, Huawei yang baru tu. Orang kata Huawei tu memang boleh masuk dalam air. Dia pun masuk berenang dalam laut Masing. Naik-naik tempat charging tu jadi karak. Saja-saja je rugi. Jadi karak sebab air Masing walau setara mana pun kata telefon kita boleh ni, jangan masuk dalam air Masing sebab bahagian charging tu dia ada metal kan, dia ada besi. Saya nak ceritanya features ni yang baru-baru ni dia menjadi satu innovation bila mana teknologi dia, bila dia tambah teknologi, maknanya teknologi innovation, dia terlibat berkenaan teknologi innovation. Biasanya teknologi innovation ni dia tidak mempermurahkan produk. Barang yang kita ada tu tidak jadi murah, dia jadi semakin mahal. Itulah yang dinamakan, itulah dia tak nama value innovation. Value innovation ni dia ada nilai. Benda dia dinilai tu jadi berharga. Orang yang membeli ni dia kata menjadi rasa macam berharga. Itu yang kita panggil value innovation. Okey, sampai situ. Okey cik. Alright. Okey cik. Okay, 3 basic building block of strategy. Ada 3 basic building block of strategy, iaitu competition, customer, corporate capabilities. Itu basic building block. Yang kedua, conventional focus. Outperforming the competition, retaining and better satisfying existing customers, leveraging and extending the current capabilities of ataupun with other companies. Value innovation process, seeking radically superior value to capture the entire market, target the mass of buyer by following non-customer closely and willingly losing customer, willing to combine a company capabilities. Faham tak apa sebenarnya? Saya faham tak? Tak faham kan? Tak faham cik. Kurang cik. Alright, kita pergi satu-satu dah. Basically, apa nama ni, innovation ni, dia ada 3 basic component. 3 basic building block dia panggil, component lah. Pertama iaitu competition. Yang kedua iaitu customers. Yang ketiga ialah corporate capabilities, kemampuan corporate. Okey, apa tujuan utama secara konvensional ataupun tradisinya kita buat innovation tu untuk apa? Tujuan kita buat innovation pertama sebab kita nak memastikan bahawa barang kita, produk kita still kekal kompetitif. Still kekal bagus untuk outperforming the competitions. Outperforming the competition ni maksudnya kalau orang ada macam iPhone dengan Huawei katakan.
iPhone dikeluarkan satu produk. Okey, ciri-ciri dia macam ni, AMOLED lah, boleh rendam dalam air apa semua. Huawei pun buat keluarkan produk yang hampir sama dengan features yang canggih, dengan fungsi-fungsi yang pelbagai yang boleh beat dan lawan dengan iPhone. Itu tujuan ataupun building block yang pertama dan tujuan utama secara konvensional. Tradisinya itulah fokus kita, iaitu untuk outperforming the competition. Kita nak menang dalam market. Okey, value innovation process. Dia panggil value innovation process. Value tadi kita kan value innovation tadi kan. Yang sebelum ni value innovation dia jadi manfaat kepada mass market. Dia kata apa? Dia kena seeking radically superior value to capture the entire mass market. Tujuan dia dalam kaedah yang baru, dalam value innovation process ni, kita nak jadikan produk kita ni radically, kita dapat lawan secara apa orang panggil, secara ultimate, secara hebat melawan produk sedia ada dalam market tu, untuk memastikan produk kita ni dapat memanfaatkan entire market yang lebih besar. Saat ni kita balik kepada cerita iPhone dengan Huawei. iPhone keluar produk dia, iPhone 12. Huawei develop produk yang features yang sama tetapi harga lebih murah. Kerana apa? Kerana dia nak memastikan dia dapat capture mass market yang besar. Okey tak kat situ? Bab yang pertama, competition. Dapat tak beza antara traditional, antara konvensional dengan value innovation process, iaitu yang sekarang ni? Faham cik? Faham Okey, kita pergi yang bab kedua, building block yang kedua, iaitu fokus kepada customers, pelanggan. Tradisionalnya, secara asalnya, fokus kita membuat innovation adalah untuk memastikan pelanggan setia dengan kita dan menjadi better satisfying, dia jadi lebih puas dengan pelanggan sedia ada itu menjadi lebih puas. Kita balik kepada cerita iPhone lagi. Siapa sini pakai iPhone? iPhone belaka cik, 3. Okey. Pakai iPhone berapa belaka? 12 belaka? Tak, yang 10. 17. Umi 17 tak? 17. 17. Awak berapa, Ying? Saya 11. Saya 12 je. Oh, Ying Wah, 12. dia nak upgrade. Wah. Bocor rahsia dia. Okey. Sebelum pakai iPhone 7 Plus, Umi pernah pakai Apple tak sebelum tu? Pernah pakai iPhone Apple tak sebelum tu? Pernah. Okey, bila Umi upgrade daripada iPhone sebelum 5S ke sebelum ni? 5C. 5C. Daripada 5C, Umi upgrade kepada 7 Plus. Umi rasa apa? Rasa puas tak? Puas cik sebab dia, kalau yang 7 Plus ni kan dia besar. Lepas tu dia punya kamera lagi comel daripada 5C. Okey. Maknanya dia mengekalkan kepuasan kepada pelanggan sedia ada. Ya, betul. Sekali kita try dengan Ying pula. Ying. Oh, ya? Awak sebelum ni pakai telefon dah upgrade, maknanya memang pakai iPhone jugalah sebelum ni kan? iPhone apa awak pakai sebelum ni? 17, 10, 12. Okey, daripada 7 Plus ke 10, Ying rasa puas hati tak dengan penambahan dia? Puas hati. Daripada 10 ke 12 tu kenapa tukar? Kenapa upgrade? Sedangkan 10 tu kira macam okey lagi sebenarnya. Tahu kot saya Apple ni tak pernah mengecewakan saya. Maknanya Ying puas hati lah, satisfied, betul tak? Puas hati. Benar Kis. Relax Kis, saya tak tanya awak gini Kis. Tak geram dengar cik, geram dengar. Apa ni, jual siapa Hot 10 tu? Ada lagi Hot 10 tu? Ke jual dah? Bagi korang. Oh, bagi kau orang. Ni Kis.
sebelum ni Cik. macam sama juga macam dia orang ni, macam Umi dengan ni. Maknanya Kira masih tu- setia dengan Apple. Sedia cik, dok Google tu. Okey, itu adalah conventional focus. Biasanya orang membuat innovation, penambah baik. Innovation tu daripada 7, bukan awak innovation, maknanya Apple tu melakukan innovation setiap masa. Dia evolve, dia upgrade daripada 10 benda ni 11 pergi 12 apa nama semua. Okey, dalam kaedah yang baru, value innovation process. Ni bagi orang lain yang nak buat ni, dia panggil value innovation process ni. Dia kata targeting the mass of buyers by following non-customers closely and willingly losing some existing customers. Dia punya idea dia tak kisah customer dia tukar, orang tak setia dengan produk dia. Yang paling penting produk dia digemari oleh orang ramai. Kalau dalam bab telefon, awak rasa telefon jenis mana jadi perangai lagu ni? Orang tak setia dengan dia kan? Banyak. Oppo. Oppo orang tak setia Oppo. Dia tak rasa macam bangga bawa lambat Oppo. Dok. Orang bangga bawa wifi je. Bawa wifi. Bawa Apple. Apple. Apple hijau. Apple hijau. Siapa nama ni? Kiss dengan Umi kan? Dia sebut Oppo. Cik. Apa lagi brand lain yang kita rasa macam ni? Dia target orang ramai, dia tak kisah orang tak setia dengan produk dia. Kalau orang nak tinggalkan produk dia pun silakan. Samsung gitu tak HTC Samsung? Samsung mampu aje, tu, Samsung je. Samsung macam tu tak Samsung? Samsung Samsung ye tu. maintain je. Samsung orang yang pakai Samsung dia akan kekal pakai Samsung tak? Dok. Tak juga dia. Dok. Itu biasa orang tua je pakai Samsung. Nasib baik saya tak pakai Samsung. Dak cik muda. Saya pakai Huawei, lagi buruk. Okey, balik kepada cerita kita ni. Mereka yang membuat innovation dengan target value innovation ni, beginilah kaedah dia pakai. Dia pakai kaedah Huawei, dia pakai kaedah Oppo, kaedah Samsung, macam tu. Dia tak kisah orang tak setia dengan barang dia. Dia tak kisah. Maknanya kadang-kadang kan, kalau orang tu betul-betul macam Apple, dia ada satu version je. Satu masa Apple 12. Lepas tu dia adalah 12S yang kecil tu, yang dua bubble, dua kamera. 12 mini cik. 12 mini. Maknanya gitu je. Tapi kalau Samsung dia ada berapa? Dia ada apa? S series. Dia ada A series. Dia ada Note. Series. Dia ada Note punya series. Banyak gila series dia. Huawei pula, nama kadang-kadang siapa kita tak ingat dia punya series dia. Maknanya apa? Maknanya dia tak kisah orang tak setia dengan produk dia. Paling penting banyak produk orang ambil, okey. Jelas tak situ maksudnya? Bagaimana kita tengok kaedah innovation dilakukan. Jelas cik. Okey, yang seterusnya blok yang ketiga ialah corporate capabilities. Kemampuan corporate. Kalau conventional sebelum ni, dia leveraging and extending the current capabilities with other companies. Maknanya, dia buat satu-satu benda tu berdasarkan dia punya keupayaan dengan syarikat lain. Dia buat kerjasama. Dia buat kerjasama dengan syarikat lain. Tapi value innovation lagi besar. Dia sanggup untuk combine company. Dia sanggup mergekan company dengan company lain untuk memastikan dia mampu melakukan produk yang lebih murah. Kalau yang corporate capabilities yang conventional ni, dia kerjasama dengan company lain. Dia kerjasama, dia ni. Tapi dia tidak sampai ke peringkat dia nak merge. Tapi kalau dalam value ni, dia sampai to the extent of dia sanggup hilang identiti dia. Siapa yang kita nampak macam ni? Kalau syarikat komputer. Siapa kita nampak macam ni dalam syarikat komputer? Dell cik. Kena cik, kena.
syarikat dia sanggup hilang identiti dia untuk dia memastikan dia dapat keluarkan produk yang lebih murah. Kalau Dell. komputer ni apa? HP. Dell saya ingat dia seorang, dia tak kabur dengan orang lagi. Kalau HP tu HP ni Hewlett Packard dengan siapa? HP dengan Compaq kan? Compaq kan? Compaq kan? Dia jenis dia sanggup hilang identiti dia untuk memastikan dia dapat keluarkan produk yang lebih murah. Yang itu value innovation process lah dalam peringkat corporate capabilities. Kalau untuk yang sebelum ni, dia leverage ataupun dia extend current capability dia dengan ada company. Dia bekerja sama. Dia maintain dia punya nama, dia maintain dia punya kualiti dia. Sebab dia nak pastikan bahawa benda tu dapat memberi manfaat. Macam ni lah, macam Apple, komputer Apple kan. Pada masa yang sama dia memastikan bahawa orang yang guna Word ni, yang guna Microsoft Office ni, still boleh guna kat dalam platform apa nama Apple dia, Mac dia. Jadi dia ada Microsoft Office yang compatible untuk Mac kan. Tapi dia tak hilang dia punya identiti Apple tu. Dia masih maintain Apple. Tapi kita boleh guna Word, Excel kat dalam Mac. Itulah conventional punya factors, conventional punya fokus. Tapi value innovation process, dia hilang dia punya ni demi dapat mengofferkan benda yang murah. Apa benda yang macam gini dulu? Facebook kan? Facebook. Sebelum ni apa yang Facebook acquire yang latest apa? Acquire kan ni cik dah. Dulu awak pernah guna IRC, pernah guna tak? Yahoo Messenger pernah guna? Yahoo Messenger? Pernah. Sempat Mayu guna Yahoo Messenger? Pernah. YM? Dapat video call mah situ cik. Macam mana? Video call mah situ. Video call guna YM? YM boleh buat video call Boleh. Tak tahu saya. Okey, Skype. Skype pernah guna Skype? Pernah cik. Skype lah ni ada lagi kan? Ada. Tapi nak ke arah tak berapa nak ada dah, betul tak? Sebab semua orang nak pakai Google Team, orang pakai Google Meet, orang pakai Zoom. Tapi Skype kenapa dia tak boleh nak adapt dengan suasana tu? Sekiranya dia ada platform, ada orang lain sanggup nak beli, mungkin Skype pun sanggup dijual. Skype bawah Microsoft kan? Microsoft beli Skype. Okey. Siapa peringkat tu? Jelas tak? Sampai tahap tu jelas ke tak? Umi jelas tak Umi? Jelas cik, jelas. Nak buka puasa dah ke? Tak. Okey. Mana ni? Apa dia mari kat line? Ya Allah. Kejap, apa dia hilang lah ni? Sekejap. Okey, tak hilang. Okey. Habis value innovation tu. Okey. Masuk fasa yang seterusnya. Boleh nak pergi lagi? Hello? Yes cik. Boleh kita teruskan? Atau kita stop sini cik. dulu? Stop sini dulu? Stop sini luar ho. Stop pun tak apa. Oh. Ya. Ni Ying. Yang internet slow yang molor cik. Internet ia tak ada kuota Dia cik. cakap benda lain dah. Ya ke? Kalau kat college kena pakai kuota sendiri ke? Kita bukan boleh pakai wifi? KK2 wifi dah detect dulu cik. Oh, tak sampai. Okeylah kalau macam tu kita stop sini dululah. InsyaAllah.
Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Boleh? Okey. InsyaAllah boleh cik. Okey, terima kasih semua. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cik. Waalaikumsalam. Sama, terima kasih semua. Sama cik. Sama. Kisah kat Ying tu, tak bunyi suara dah dia.